Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu. Jadi hari ini cikgu nak teruskan kelas kita kelas online dan saya harap kamu dalam keadaan yang sihat, sihat walafiat di samping keluarga, sentiasa jaga diri kamu Kalau nak keluar mana pastikan pakai mask, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Jadi untuk hari ni cikgu nak teruskan bagi tajuk bahasa seni visual garisan Kita masih di bawah tajuk bahasa seni visual, iaitu tajuk yang kedua, garisan. Okey pelajar, pada minggu lepas cikgu dah bagi sedikit penerangan tentang maksud garisan dan juga jenis-jenis garisan Dan pada hujung tugasan, cikgu ada berikan pada hujung penerangan cikgu ada berikan tugasan yang cikgu sertakan dalam video yang cikgu upload dalam YouTube iaitu penghasilan sebiji buah pear dengan mengaplikasikan garisan silang pangkah. Jadi ada beberapa orang pelajar yang telah buat tugasan. Cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih. Antaranya yang menghantar tugasan kepada cikgu dalam grup ni adalah Yusran. Okey, cikgu kita nak komen sikit Yusran punya hasil. Okey, untuk dari segi bentuk buah, okey, dari segi rupa bentuk, nampak bentuk sfera. Okey, bentuk sfera tu ada bentuk. Cuma jalinan yang digunakan, jalinan serta bayang, shadow yang jatuh serta arah cahaya tak nampak perbezaan kualiti garisan garisan yang yang cerah, yang sederhana, yang gelap tak nampak. Semua sama je. Tone dia sama, tak ada beza. Jadi dari segi kualiti garisan tak ada. Dari segi jalinan pun tak menampakkan bentuk buah. Sebab jalinan yang saya nampak adalah daripada jenis pengulangan garisan yang sama saja. Tak ada kepelbagaian, tak ada garisan silang pangkah macam contoh yang cikgu bagi tu kan. Jadi perbaiki lagi lagi siapa yang hantar? Kebanyakan yang hantar melalui personal. Ada lagi sekejap cikgu tengok. Okey, Luqman. Luqman ada hantar tugasan. Okey. Luqman, saya tak pasti kamu dah masuk 1C. Okey, tapi tak apa. Kita nak tengok. Okey, Luqman punya hasil kerja, cikgu nak beri pujian sikit Dari segi rupa dan bentuk buah, memang nampak nampak bentuk buah pear ia ada bentuk, ada rupa. Kemudian nampak arah cahaya, nampak dia tunjukkan siap anak panah lagi ni. Okey, nampak kawasan yang cerah. Kemudian ada dari segi aplikasi jalinan nampak kepelbagaian garisan. Ada garisan yang melintang dan menegak. Luqman ada kena perbaiki dari segi kualiti tone terang gelap. Maknanya kawasan yang cerah, kawasan pertengahan dan kawasan yang gelap ni kena bezakan tone pensel dia. Mana yang perlu dicerahkan, kualiti tone pensel tu perlu ada perbezaan setiap tone ni. Jangan sama je semua. Kemudian dari segi bayang shadow dia,
bentuk shadow tu kurang kurang menampakkan bentuk buah tu. Dia kena tambahkan lagi lebar bulat bayang-bayang tu. Keseluruhannya bagus, dan kena banyakkan lagi berlatih. Tahniah Luqman. Luqman tahniah. Kemudian siapa lagi yang hantar? Yusran. Yusran tadi saya dah komen belum? Jasmine. Okey, Jasmine pun ada cuba buat, ada hantar pada cikgu. Okey. Sama juga komen cikgu. Bentuk, rupa dan bentuk ada, cuma kualiti jalinan, kualiti garisan tu masih kurang. Bayang-bayang shadow, shadow, kualiti garisan terang dan gelap masih kurang. Banyakkan lagi latihan Banyakkan lagi latihan. Okey. Jadi itulah antara beberapa orang pelajar yang telah menghantar tugasan. Terima kasih cikgu. Ucapkan mana yang belum buat, cubalah buat Cikgu tahu kamu punya tugasan untuk subjek lain pun banyak, tapi cubalah kamu buatlah Cikgu pun penat juga cikgu buat try upload, cikgu hantar kepada kamu. Saya harap kamu berilah masa sedikit, cubalah try buat Okey, jadi untuk hari ni kita nak masuk tentang fungsi garisan fungsi garisan. Okey. Garisan ni kenapa kita perlukan garisan? Antaranya dengan garisan dia dapat menghasilkan rupa Tengok menghasilkan rupa. Okey. Dengan pengulangan garisan kita dapat mewujudkan rupa. Contoh dekat gambar rajah 2.4 ni kan. Yang pertama ni, pengulangan garisan dapat mewujudkan rupa bentuk rupa segitiga. Kemudian garisan menghasilkan jalinan. Macam tadi saya cakapkan. Pengulangan garisan dapat mewujudkan jalinan. Okey, kalau jalinan untuk buah, dia macam mana? Dia kena ada jalinan, kalau buah tu bentuk buah pear kan, dia bentuk sfera kan. Jadi dia kena pengulangan garisan yang melengkung. Bila dia berulang dapat hasilnya tu adalah bentuk tu menjadi sfera. Kemudian garisan mewujudkan ruang. Kita dapat mewujudkan ruang dengan mengaplikasikan garisan. Yang keempat, menghasilkan bentuk. Yang kelima, menghasilkan tone. Tone tadi yang saya masukkan Kalau pengulangan garisan tu kita banyak buat, so dia akan berlaku pertindihan dan akhirnya mewujudkan kawasan yang tone yang gelap. Jadi bila jalinan yang kita buat dia pengulangan dia sederhana, jadi tone yang dihasilkan sederhana, dan semakin kurang pengulangan garisan, semakin kurang tone dia. Jadi kesimpulannya, untuk mewujudkan tone yang gelap, kita kena buat pertindihan garisan yang banyak. Dan garisan dapat mewujudkan struktur bentuk. Tengok dengan membuat lingkaran ini garisan yang garisan berlingkar garisan berlingkar, dia dapat mewujudkan bentuk sebuah botol air. Bentuk sebuah botol air. Dan okey, untuk hari ni cikgu nak teruskan kepada tugasan kamu. Jadi untuk hari ni, apa yang cikgu nak kamu buat adalah kita nak membuat asas penggabung jalinan, garisan, rupa, bentuk dan jalinan untuk mewujudkan 3 buah objek
bentuk geometri, iaitu bentuk sfera, bentuk bulat, sfera, bentuk segi empat, rupa segi empat menjadi bentuk cube, dan rupa segi tiga menjadi bentuk kon. Okey, jadi kamu tengok tutorial yang saya telah hasilkan. Okey, ini saya mulakan dengan rupa segi empat. Kemudian kalau kamu dapat tengok, cikgu tandakan setiap pertengahan tu cikgu tandakan tengahkan untuk sebagai panduan mewujudkan bentuk bulat supaya bentuk dia sekata. Kita dapat sebagai panduan dia. Okey. Dan ini adalah objek yang pertama. Objek yang kedua adalah kita nak menghasilkan rupa segi empat. Segi empat. Kamu kena bezakan rupa dan bentuk. Rupa dia 2 dimensi dan bentuk kita dapat 3 dimensi. Dan rupa yang ketiga ialah segitiga. Segitiga. Okey. Jadi sekarang kita pergi pada kaedah penghasilan bentuk. Tadi rupa, sekarang ni bentuk pula. Daripada rupa nak mewujudkan bentuk. Macam mana? Okey, kamu perhatikan kaedah dia macam mana. Sama juga konsep dia. Mula-mula kita kena bina kotak segi empat sebagai panduan untuk bina bentuk sfera. Okey, cikgu tandakan setiap penjuru tu kan, setiap bahagian ada kat tengah-tengah tu sebagai panduan untuk kita buat bentuk bulat dan mewujudkan sfera. Okey. Kamu perhatikan. Dia kaedah ni nak memastikan supaya kita dapat menghasilkan rupa dan bentuk dengan lebih tepat. Kemudian kita padam kotak tu. Kerana kotak tu hanya sebagai panduan. Jadi kita padam. Kita padam. Bila kita dah dapat bentuk bulat yang kita nak, kita padam. Okey, sekarang kita nak okey, sekarang bila kamu dah padam, kamu kena terangkan balik outline dia. Gunakan pensel kamu. Terangkan balik. Gunakan pensel kamu. Okey. Sekarang kita nak timbulkan kesan jalinan pada bentuk bulat ni supaya pada rupa bulat ni supaya dia dapat terhasilnya bentuk sfera. Okey, jadi macam mana? Sekarang ni saya tadi buat adalah bayang-bayang. So cahaya daripada sebelah kiri. Secara automatiknya bayang-bayang akan jatuh sebelah kanan. Okey. Sekarang cikgu masukkan garisan sebagai jalinan. Menggunakan garisan condong. Cikgu buat ulang. Cikgu ulang garisan tu secara berulang-ulang mengikut kadar kegelapan dia, tone dia. Maknanya semakin objek tu menghampiri bayang-bayang, kadar gelap dia semakin tinggi. Nak menampakkan bentuk sfera tu, jadi kita kena buat tone. Tengah-tengah menghala ke cahaya, dia kena garisan yang tak terlalu gelap. Tone dia agak cerah dan sederhana sikit. Okey. Ini adalah kawasan bayang. Yang sekarang cikgu tengah buat ni kawasan bayang dia. Okey.
So bawah sekali nanti kita akan gelapkan sikit sebahagian outline untuk menampakkan kawasan tu adalah paling gelap sekali. So objek yang kedua adalah segi 4. Kita nak wujudkan bentuk cube. Bentuk cube. Tengok dia ada perbezaan rupa dengan bentuk. Bentuk dia 3D. Kita dapat lihat pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan bawah dia. So nampakkan perbezaan dia antara rupa segi 4 dan bentuk cube. So ini sama juga arah cahaya sebelah kiri dan jatuhnya bayang-bayang pada sebelah kanan. Selesai kita membuat bentuk asas, kita masukkan garisan sebagai jalinan. Okey. Pada permukaan atas itu adalah kawasan yang menerima cahaya paling tinggi. Jadi kadar gelap dia adalah sederhana saja. Kadar garisan dan jalinannya sederhana. Berbeza dengan bahagian tepi. Bahagian tepi sekarang ni kita kena lebihkan sikit tone dia, kena lebih gelap. Kita buat pengulangan garisan menegak. Kita ulang bertindan kan, supaya dapat berlakunya pengulangan. Okey. Ya. Kita ulang balik step yang sama pada permukaan hadapan pula. Pada permukaan hadapan ni. Menggunakan garisan melintang. Pastikan tone bahagian atas dengan bahagian hadapan ni berbeza. Tone hadapan dia sederhana. Tone atas ni cerah. Tone sebelah kanan, sisi lebih gelap. Pada bahagian penjuru, kita lebihkan sikit tekanan pensel supaya dapat kadar gelap yang kita nakkan. Kemudian pada sudut-sudut itu kita kena tekankan sikit supaya dapat timbul bentuk segi 4 tu. Kemudian kita pergi buat pada bayang-bayang. Masukkan garisan untuk timbulkan jalinan dan bayang-bayang. Ya. Lupa saya nak terangkan, kita gunakan pensel 2B pensel 2B. Okey. Pada bahagian outline segi 4 ni, kamu kena tekan sikit pensel kamu supaya dapat timbulkan bentuk yang lebih jelas. Okey. Okey, kemudian kita pergi pada objek yang ketiga, iaitu segi 3. Kita nak wujudkan bentuk kon. Bentuk kon. Okey. Sama, kita mulakan dengan rupa segi 3. Kemudian kita tambahkan dengan rupa lonjong. Rupa lonjong. Kita gabungkan supaya dapat terhasilnya kon. Okey, kemudian sama arah cahaya sebelah kiri yang sama. Kita bezakan mengikut jalinan pada pensel tu. Yang ini saya gunakan garisan condong. Seperti yang awal-awal tadi, kawasan yang menerima cahaya, tone dia sederhana saja berbanding dengan kawasan yang terlindung. Dia mempunyai tone yang lebih gelap. Okey. Jadi bayang-bayang akan jatuh pada sebelah kanan. Bayang-bayang dia mestilah mengikut rupa dan bentuk objek tu. Kalau rupa dan bentuk objek tu segi 4, bayang-bayang dia adalah berbentuk segi 4. Tak bolehlah bentuk bulat-bulat kan.
Hmm. Okey. Okey, kita gelapkan bahagian-bahagian yang betul-betul terlindung. Menandakan kawasan tu memang tak dapat cahaya, memang gelap, terlalu gelap supaya dapat mewujudkan bentuk. So kamu sekarang penghujung sekali kamu masukkanlah kamu punya tanda tangan sebagai tanda inilah karya kamu. Okey, cukup. Jadi inilah yang kita nak buat untuk penghujung tugasan hari ni. Jadi saya harap kamu dapat buat tugasan tu. Itu saja untuk hari ini pelajar. Jika ada sebarang masalah kamu boleh tanya saya dalam grup ataupun boleh secara personal. Okey pelajar, kita akan jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.